Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid semua, kita jumpa lagi dengan Cikgu Afisha. Ingat cikgu lagi kan? Okey, jadi untuk tahun ni cikgu akan mengajar kamu sains untuk 3 matematik dan 3 ambar. Okey, jadi tanpa buang masa kita masuk bab yang pertama, iaitu tajuknya ialah rangsangan dan gerak balas. Okey, jadi sebelum tu cikgu nak bagi kredit lah. Nota cikgu ni cikgu ambil daripada Cikgu Nur Azila sikit-sikit lah Okey, so kita pergi yang pertama. Okey, ni dalam buku teks kamu. Okey, bab yang pertama tu temanya penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Okay, bab pertama rangsangan dan gerak balas. Ada 4 subtopik bawah tajuk ini. Yang pertama sistem saraf manusia. Yang kedua rangsangan gerak balas dalam manusia. Yang ketiga rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Dan yang keempat kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain. Okay, jadi hari ini kita nak fokus yang pertama saja, sistem saraf manusia. Nampak macam senang kan? Tapi kita tengok sistem saraf manusia ni bawah dia ada lagi 3 subtopik yang kecil, iaitu yang pertama memerihalkan dengan lakaran, struktur dan fungsi sistem saraf manusia. Yang kedua, membuat urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal dan luar kawal. Yang ketiga, mewajarkan kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan. Bawah subtopik yang pertama ni kita ada lagi 3 yang kamu perlu tahu. Yang pertama, maksud sistem saraf. Yang kedua, struktur sistem saraf dan fungsi sistem saraf. Okey, kenapa cikgu listkan ni? Okey, kalau kamu dapat 3 ni, maksudnya kamu dapatlah subtopik yang pertama ni. So ini sebenarnya cara kamu nak check. Kalau kamu dapat, maksudnya kamu faham. Okay, kalau kamu kata saya tak faham lah cikgu, maksudnya kamu kena go back. Okay, kalau kamu boleh faham 3 ni, maksud dia, struktur dia, fungsi, memang kamu faham. Ajar selalu jumpa cikgu, nanti dia akan cakap, cikgu saya tak faham semua. Yang mana yang tak faham? Yang subtopik 1, 2, 3. So this is how you check your understanding. Okay, so kita pergi yang pertama, maksud sistem saraf. Semua orang ada buku teks. Cikgu harap semua orang dah download buku teks secara digital. Pertama tadi, maksud sistem saraf. Okey. So dalam buku teks kamu, BT ni buku teks buku surat 4. Okey, cikgu pun tanya, sistem saraf tu apa? Okey, so kamu pun tengok dekat dalam buku teks kamu, sistem saraf manusia. Cikgu rasa semua orang boleh identify kan? Itu maksud sistem saraf. Sistem saraf manusia merupakan sistem kawalan yang penting dalam koordinasi badan. Dalam ayat ni, rasa-rasa mana word yang kamu tak faham? Cikgu rasa kamu tak faham maksud koordinasi badan. Betul? Okay, once kita cakap pasal koordinasi badan, sebenarnya kita bincang tentang 2 benda, iaitu rangsangan dan juga gerak balas. Okay, apa itu rangsangan? Rangsangan ialah perubahan yang berlaku di sekeliling kamu dan dia akan dikesan oleh organ deria. Organ deria manusia ada berapa? Ada 5. Dah belajar, dah ajar 1 lagi. Mata, hidung, telinga, lidah, kulit. Betul? Okey, kemudian melibatkan gerak balas. Okay, gerak balas ialah how your body respond. Macam mana badan kamu respond, bertindak balas dengan rangsangan yang diberikan tadi. So, of course, in between rangsangan dan gerak balas, otak. Ada kehadiran otak di situ yang boleh mentafsirkan impuls. Okey, tak faham Okey, kita tengok pula contoh. Ali main badminton. Kita start dengan rangsangan. Apa dia rangsangan yang diberikan kepada Ali ni? Gerakkan bulu tangkis. So, organ deria mana yang kesan? Mata. Mata dia tengok. Okey, bulu tangkis itu telah ke kiri. So, daripada mata tu, mata nampak bulu tangkis ke kiri. Daripada mata lihat bulu tangkis ke kiri tadi, mata akan mencetuskan impuls dan dihantar ke otak. Impuls itu ialah isyarat elektrik yang dihasilkan oleh reseptor, maklumat dalam bentuk elektrik yang dihantar daripada organ deria kita, mata, pergi ke otak. So dekat otak dia dah dapat dah impuls tadi. Okey, bulu tangkis ini ke kiri, kita nak buat apa? Okey, jadi otak akan tafsirkan impuls tadi. Dia akan anggarkan kelajuan bulu tangkis. Lepas tu dia tentukan, okey, sekarang bulu tangkis ke kiri, jadi kita kena ke kiri. Jadi tangan kita unjurkan ke kiri, kaki kiri kita bergerak ke kiri. Okey, jadi dia dah buat keputusan tadi. Okay, otak akan hantar balik maklumat tadi dalam bentuk impuls kepada tangan dan kaki. So tangan pun melunjurkan, okey, lunjurkan, okey, ke kiri untuk kita ambil bola ni. Kaki pun bergerak serentak. Jadi ni proses koordinasi badan ni dia bukan berlaku lambat tau. Berlaku in second je. Okay, kamu nampak terus buat keputusan. Nampak je terus pergi bergerak kan. Macam tu. Dia bukannya lambat Sistem saraf kita ni sangatlah maju.
Okey, jadi kamu nampak je rangsangan terus otak tafsir nak buat apa terus buat. Tu macam kawan-kawan panggil kan. Tak apa cikgu panggilkan kat kelas. No rest, kamu pun dengar terus kat tangan ke. Tu kamu punya gerak balas lah. Kamu tengah jalan-jalan lepas tu nampak macam ada kereta nak menuju ke arah kamu. Tak adalah kamu tengok dulu kereta tu kan. Kita mesti macam dia nak kena aku, kamu akan bergerak terus. So kita punya gerak balas ni, koordinasi badan ni dia semua in second. Sangat maju Okey, banyak panjang pula. Okey, jadi yang pertama tadi maksud sistem saraf. So kamu dah dapat ialah sistem kawalan yang penting dalam koordinasi badan. Okey, jadi sistem saraf tu ada kat mana-mana. Kat penglihatan, pemikiran, pergerakan badan. Sistem saraf manusia ni dapat menyelaraskan fungsi organ dalam badan, mengekalkan keseimbangan fikiran melalui proses. Proses apa? Koordinasi badan. Kemudian yang kedua, kita nak tengok struktur sistem saraf manusia. Kamu dapatkan dulu dia punya istilah ni. Sistem saraf manusia terbahagi kepada dua. Sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat terbahagi lagi kepada dua, otak dan saraf tunjang. Manakala sistem saraf periferi, tolong sebut betul-betul periferi. Mula-mula dia P dulu, yang kedua baru F. Periferi terdiri daripada 12 pasang saraf kranium dan 31 pasang saraf spina. Macam blur-blur kan apa benda ni. Okey, tak apa. Cuba dulu. Terima dulu apa yang cikgu cakap ni. Okey, saraf kranium fungsi dia menghubungkan otak dengan organ deria dan organ dalaman. Manakala saraf spina menghubungkan saraf tunjang. Beza ni otak, ni saraf tunjang dengan otot rangka. Okey, macam mana nak ingat? Sistem saraf pusat. Nak ingat dia OS, otak, saraf tunjang. Sistem saraf periferi. Macam mana nak ingat? KS, kranium spina. Sekarang baru kita tengok gambar. Tadi dah terima dia punya istilah kan. Sekarang kita tengok pula gambar dia. Okey, ni gambar dia. Sistem saraf pusat. Pusat maksudnya dekat tengah-tengah. Apa yang ada kat tengah-tengah? Otak dan saraf tunjang. Sistem saraf periferi berada di tepi. Apa yang ada kat tepi? Saraf kranium dan juga tepi-tepi ni kita panggil saraf spina. Sistem saraf pusat tadi hubungkan otak dengan organ deria. Sistem saraf periferi hubungkan saraf tunjang dengan otot rangka. Gambar ni cikgu tak berapa suka sebab tak nampak sangat yang dekat muka. Kita tengok gambar ni. Cikgu nak kamu otak dengan saraf tunjang, biasa kamu tahulah kan. Saraf tunjang ni berada kat mana badan kamu? Semua orang tolong rasa tulang belakang dia sekarang. Ambil tangan kanan kamu tu, rasa tulang belakang. Boleh rasa? Saraf tunjang kamu dalam tulang belakang. Saraf tunjang ni dia very fragile. Jadi dia akan dilindungi oleh tulang belakang kamu. Okey, saraf tunjang adalah tulang belakang Okey, yang dekat tepi-tepi saraf kranium. Okey, kita perhatikan saraf kranium ni dia berada di muka. Kenapa kat muka? Sebab cuba kamu tengok kamu punya organ deria. Mata, hidung, telinga, lidah. Tu ada 4 organ deria dekat muka kamu. Okey, kemudian kita ada yang kelima, kulit. Dekat muka pun ada kulit dan bahagian badan yang lain ada kulit kan. Jadi sistem saraf pusat tadi tak dengar apa? Organ deria. Okey, kemudian tadi yang kedua, saraf periferi menghubungkan saraf tunjang dengan otot rangka. Ni saraf tunjang. So atas tu tadi pusat, yang bawah ni semua periferi. Okey, so ni yang kedua, struktur sistem saraf. Ni dapat jangan kata tak faham Okey, kemudian yang ketiga kita nak pergi fungsi sistem saraf manusia. Gambar ni sama je dalam buku teks kamu kan, betul? So bila cikgu cakap fungsi, semua orang dah dapat dah kat sini kan. Ada kat sini dia ada tulis. So sistem saraf manusia, fungsi dia untuk mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan. Macam mana dia nak buat ni? Dengan 4 cara. Yang pertama, saraf boleh mengesan rangsangan, menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Lupa cikgu nak terangkan tadi. Impuls ialah maklumat atau isyarat elektrik dihantar dalam badan kita. Dia akan bergerak dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain. Kemudian otak boleh mentafsir impuls. Dan yang keempat, sistem saraf manusia berfungsi untuk menghasilkan gerak balas yang sesuai. Okey, so ada 4 fungsi sistem saraf. Dapat tak? So dapat ni, dapatlah yang ketiga. Itu baru satu topik pertama ya.